Selamat pagi. Okay, so untuk hari ini, PDPR kita hari ini, kita sambung bab subtopik lepas. Subtopik lepas 5.3 alkohol. So kita sambung ke subtopik 5.4 iaitu lemak. Okay, so mungkin bagi kamu, ya, perkataan lemak ni biasalah. Okay, biasa kita dengar ya, perkataan lemak ni adalah something yang biasa kita dengar lah. Okay, so kita tahu apa itu lemak. So lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi karbon, okay, yang mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi kat sini kita boleh kata lemak ini lemak ini bukan sebatian hidrokarbon. Okay, dia bukan sebatian hidrokarbon. Okay, sebab kita dah belajar hidrokarbon itu adalah sebatian yang mempunyai hidrogen, unsur hidrogen dan unsur karbon sahaja. Okay, mesti ada dua unsur ni, tapi lemak ada oksigen. Okay, dia sama macam nama itu alkohol. Okay, dia sama macam alkohol hari itulah. Dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen. Okay, so kena fahamlah. Lemak dengan alkohol ini bukan sebatian hidrokarbon sebab dia ada oksigen sekali. So, apakah kepentingan lemak sebagai satu kelas makanan bagi manusia? Okay, kita tahu ini kalau kamu belajar masih ingat lagi. Okay, so lemak ini fungsi dia hampir sama macam karbohidrat. Okay, dia pemberi tenaga. Okay, dia pemberi tenaga. Okay, tapi kalau kamu tak guna lemak ini, so lemak ini akan melekat dekat kamu lah. So kamu akan secara umumnya kamu akan jadi gemuk lah. Okay, kamu akan jadi gemuk. Okay, sehinggalah kamu mungkin adalah obesity. Okay, so kat sini dia bagi contoh lemak. Okay, so kita ada susu, lemak daripada susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging dan juga mentega. Okay, so ini adalah contoh-contoh lemak lah. Okay, di mana lemak ini terbahagi kepada dua, nanti kita tengok lah, iaitu lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay, so kita tengok seterusnya. Hari ni tak banyak sebab lemaknya sikit saja. Okay, saya besarkan. Okay, lemak. Okay, besarnya. Okay, lemak wujud dalam dua keadaan iaitu pepejal dan cecair. Okay, seperti kamu tengok ke atas tadi, kita ada butter, mentega. Contoh dia lah, mentega. Okay, dan juga minyak. Okay, lemak yang berkeadaan pepejal ada pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Okay, so kita kena tahu kalau pepejal ini kebiasaannya lah. Okay, bukan semua tapi kebiasaannya adalah lemak haiwan macam mentega inilah. Okay, contohnya ayam, lembu, kambing dan juga ikan. Okay, lemak yang berasal daripada cecair okay, dikenali sebagai minyak. Okay, lemak ini daripada cair kita panggil sebagai minyak. Minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan lah. Okay, minyak yang bagus adalah minyak yang datangnya daripada sumber tumbuhan. Okay, contohnya adalah minyak kelapa sawit, ini yang biasalah. Okay, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Okay, kita ada lagi macam minyak bijan lah, minyak apa lagi ya. Okay, amalan minyak lagi lah. Okay, kalau kamu pergi supermarket kamu pergi tengoklah bahagian minyak itu. Okay, dan minyak yang sehat adalah minyak yang datang daripada sumber tumbuhan. Okay, kenapa nanti kita tengoklah. Okay, seperti hidrokarbon, nampak tak? Seperti hidrokarbon, tapi dia bukan hidrokarbon ya, sebab tu dia kata seperti hidrokarbon. Okay, sebab dia bukannya hidrokarbon. Lemak juga dibagi kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okay. Okay, so kat sini kita tahu lemak terbagi kepada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Kalau kita belajar dengan hidrokarbon hari tu, kita ada belajar yang kalau lemak tepu macam ini, dia punya susunan. Kalau ingin kamu ingat lagi lah. Okay, lemak tak tepu macam ini, dia ada dua. Ikatan ganda dua. Okay, so sebenarnya untuk lemak tepu pun benda yang sama. Untuk lemak tepu, dia punya, kalau kita buat struktur kimia dia macam ni lah. Okay, C dia semua ikatan tunggal. Okay, yang ni satu saja kan, so kita panggil ini adalah ikatan tunggal. Manakala lemak tak tepu, dia adalah ikatan ganda dua. Dia ada dua yang macam tu. Okay, ini maksudnya dia tidak tepu. Ini maksudnya dia tepu. Okay, so kita tengok dekat sini.
Okay, lemak tepu dan lemak tak tepu. Okay, yang pertama adalah persamaan dia lah. Kita tengok persamaan. Apakah itu lemak tepu? Apakah itu persamaan lemak tak tepu? So, kedua-duanya adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okay. So, ini pun kalau soalan tanya apakah definisi lemak? Inilah jawapan. Ini adalah jawapan kamu. Okay. Ini adalah jawapan kamu. Okay. Sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okay. Ini adalah jawapan kamu. Okay. Lemak tepu dengan lemak tak tepu, kedua-duanya adalah tidak larut dalam air. Okay. Kedua-duanya tidak larut dalam air. Okay. Maksudnya dia minyak pula lemak dan tambah air, dia tidak akan bercampur lah. Okay. Dia tidak akan bercampur. Okay. So macam mana kamu tengok? Okay. Kalau kamu kat rumah kamu ada minyak, okay, kamu campurkan minyak dengan air, so kamu kacau. Okay, kamu kacau. So, kamu akan perhatikan lemak dengan air tu tak bercampur. Okay, kalau kat rumah kamu ada lemak binatang lah, apa-apalah. Okay, kambing ke, lembu ke, babi ke. Okay, kamu ambil lemak binatang tu, kamu masukkan dalam air. Okay, kamu kacaukan juga. So, kamu akan nampak lemak tadi, okay, lemak binatang tadi dalam bentuk pejal, okay, dia tidak akan larut dalam air. Okay, manakala minyak tadi, minyak adalah lemak dalam bentuk cecair, okay, kamu kacau, dia tidak akan bercampur. Okay. Ini adalah disebabkan oleh lemak dengan air mempunyai ketupatan yang berbeza. Okay. Ketupatan dia adalah berbeza. Okay. Okay. Dua benda tidak boleh bercampur kalau ketupatan dia adalah berbeza. Okay. Kalau kita campurkan lemak dengan minyak dengan air, so kita nampak. Okay. Contoh macam ni. So, minyak akan berada di atas. Okay, air berada di bawah. Okay. Ini kerana ketupatan air adalah lebih besar. Manakala ketupatan minyak adalah lebih kecil. Okay, sama jugalah dengan kalau kita pakai lemak binatang. Okay. Persamaannya lagi adalah sumber penting asid lemak dalam badan. Okay, so badan kita memerlukan asid lemak. So lemak adalah sumber yang utama lah. Okay, asid lemak ini. Kalau kamu rajin, kamu boleh google lah tengok asid lemak ni macam mana dia punya struktur. Okay. Okay, kita tengok sekarang dia punya perbezaan. Tadi persamaan kita perbezaan untuk lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay, yang pertama sumbernya. Maksudnya kat mana kita boleh dapat lemak tepu dengan lemak tak tepu. So sumber lemak tepu adalah daripada haiwan. Manakala sumber lemak tak tepu adalah daripada tumbuhan. Okay, seperti yang saya cakap tadi lah. Okay, kalau kita pilih minyak, kita akan pilih minyak tumbuhan lah yang berasal daripada tumbuhan. So minyak daripada tumbuhan ini adalah lemak tak tepu. Okay. Okay, keadaan pada suhu bilik. Okay, keadaan pada suhu bilik. Okay, maksudnya macam mana keadaan jirim dia. Dia lebih fokus kepada keadaan jirim dia lah. Okay, kita belajar keadaan jirim ada 3. Pepejal, cecair, gas. Okay, pepejal, cecair, gas. So kalau lemak haiwan, so keadaan pada suhu biliknya adalah pepejal lah. Okay, ini kita faham, kita pun saya rasa kamu boleh fikir sendirilah lemak binatang. Okay, bila mak kamu keluarkan daripada peti ais, daripada sejuk keluar kepada peti ais, kamu nak dia kata apa, defrost. Okay, so apa terjadi, lemak itu tak mencair pun. Okay, lemak itu tidak mencair, dia kekal dalam keadaan pejal. Okay, sama juga dengan minyak kamu biar je suhu bilik, so dia akan kekal dalam keadaan pejal. Okay, so kita takat lebur pula. So takat lebur ni maksudnya pada suhu berapa, okay, dia akan tukar daripada pepejal, tukar jadi cecair. Cecair. Okay, suhu berapa dia tukar daripada pepejal, tukar kepada cecair. Okay, untuk lemak tepu, lemak haiwan, okay, takat leburnya suhunya adalah tinggi. Okay, takat leburnya adalah tinggi, maksudnya dia ambil masa yang lama untuk cair. Okay, lama untuk cair lah. Okay, manakala untuk lemak tak tepu, okay, minyak, kita ambil contoh minyak, so takat leburnya adalah rendah, jadi dia cepat nak cair. Okay, cair tu maksudnya daripada pepejal menjadi gas lah. Pepejal kepada cair. Okay, ini terbukti pada keadaan pada suhu bilik. Okay, suhu bilik 27, suhu bilik adalah 27 darjah Celsius. So kita boleh tengok dekat sini. Okay, lemak tak tepu
pada suhu 27 darjah Celsius, dia adalah bentuk cecair. Okay, dia sudah jadi dalam bentuk cecair. Manakala kalau lemak tepung pada suhu 27 darjah Celsius, okay, dia masih lagi dalam keadaan pecah. Jadi kita kata kat sini, takkan leburnya tinggilah. Okay, sebab minyak, lemak tak tepung, suhu bilik dah jadi cecair dah. Okay, manakala kalau lemak tepung pada suhu bilik, dia masih lagi dalam keadaan pecah. Maksudnya kamu kena panaskan dia lagi. Okay, baru dia boleh jadi cecair. Okay, maksudnya macam tu lah. Okay, minyak ni pun kalau kamu masukkan peti ais, dia akan jadi beku. Okay, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Okay, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Okay, untuk lemak tepung dia adalah maksimum. Maksudnya dia tak boleh dah. Okay, dia dah penuh. Dia maksimum. Nanti saya tunjuk. Okay, manakala kalau untuk lemak tak tepung, okay, dia belum lagi maksimum. Okay, maksudnya masih lagi boleh masuk atom hidrogen. Okay, kita tengok kat sini pula. Penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Okay, untuk lemak tepung tak boleh dah. Okay, sebab apa? Sebab bilangan atom hidrogen ni sudah tertepung, dah penuh. Sebab tu kita lemak tepung. Okay, manakala untuk lemak tak tepung, okay, kita masih lagi boleh tambah hidrogen. Okay, kerana bilangan hidrogen dia masih belum maksimum. Okay, ini saya terangkan. Saya tengok ada tak. Saya padam dulu. Okay, apa maksud dia tadi? Ni saya rasa sekejap ya, saya pakai canvas lah. Okay, saya explain pakai canvas. Okay, nampak ke? Nampak ke kelas? Okay, jadi saya bahagi kepada dua, okay, canvas ni. Okay, lemak tepung dengan lemak tak tepung. Okay, seperti yang saya cakap tadi, okay, lemak tepung dia punya ikatan antara karbon, okay, ikatan antara unsur karbon, okay, dia adalah ikatan tunggal. Maksudnya satu saja. So, saya ambil 3 lah supaya kamu boleh nampak. Okay, so ini adalah contoh lemak tepung lah. Okay, dia mesti ada unsur karbon, unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Okay, so saya buat contoh dekat sini. Ini contoh saja ya. Okay, kat sini ada O. Okay, kemudian sambung lagi C H. Okay, so kalau kamu ingat lagi apa yang saya ajar hari tu, okay, saya kata karbon ini mesti ada 4 saja ikatan. Okay, dia mesti ada 4 ikatan tunggal. So kita tengok ini 1, ini karbon 2, karbon 3, karbon 4.
Okay, so karbon yang pertama, okay, kita nampak ada satu ikatan tunggal, 1, 2, 3, 4. Karbon yang kedua, 1, 2, 3, 4. Karbon yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Okay, so karbon yang keempat, kita tengok 1, 2, 3, 4. Okay, so unsur karbon mesti ada 4 ikatan. Okay, unsur hidrogen, okay, mesti ada satu saja ikatan. Kita tengok kat sini, okay, hidrogen yang ini je ikatan dia. Satu ikatan tunggal. Hidrogen kat sini pun satu, hidrogen dekat sini pun satu. Kita nampak kat sini. Hidrogen kat sini, ini satu ikatan. Hidrogen sini pun satu ikatan. Hidrogen ini satu ikatan. Hidrogen ini pun satu ikatan. Okay, hidrogen sini satu ikatan. Hidrogen ini pun satu ikatan. Hidrogen ini pun satu ikatan. Okay, so kemudian kita tengok oksigen. Untuk oksigen dia mesti ada dua ikatan tunggal. So kita tengok kat sini ada satu saja unsur oksigen. So ini yang ikatan dia yang pertama, ikatan tunggal yang pertama, ini ikatan tunggal dia yang kedua. Okay, so kita boleh nampak dekat sini. Kalau kita nak masukkan lagi atom hidrogen, okay, dalam ini, okay, unsur hidrogen dalam ini, kita nampakkan tak boleh. Semua dah penuh. Okay, karbon ni semua dah ada 4 ikatan. Hidrogen ini pun semua sudah ada satu ikatan. Oksigen yang ada kat sini pun sudah ada 2 ikatan. Jadi hidrogen ini tidak boleh lagi masuk. Okey. Hidrogen ini, atom hidrogen ini tidak boleh lagi masuk dalam lemak tepu. Okey, itu maksud dia lah. Okey. Bilangan atom hidrogen dia sudah penuh, paling maksimum. Okey, untuk lemak tak tepu, okey, kita ambil juga 3 karbon. Okey, bezanya, okey, ini beza dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, letak O dekat sini. Letak H dekat sini. Okey. So, apa jadi dekat sini? First kali kita tengok karbon, okay, dia mesti ada 4 ikatan tunggal. So, karbon mesti ada 4 ikatan tunggal. So, tak nak OH itu silap. O, C, H. Ini contoh tak semestinya betul. Lemak macam ni rupa dia. Ini saya bagi contoh paling ringkas yang boleh saya keluarkan lah. Okey, so kita tengok kat sini. Karbon kat sini ada 4. So saya kata tadi karbon mesti ada 4 ikatan tunggal. Karbon ini mesti ada 4 ikatan tunggal. So kita tengok ini karbon yang pertama, karbon yang kedua, karbon yang ketiga, karbon yang keempat. Okay, kalau kita tengok kat sini karbon yang pertama, dia ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 ikatan tunggal. Karbon yang keempat pun kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Okey, inilah. Okey, karbon yang keempat ni pun ada 4 ikatan tunggal. Kita tengok karbon yang kedua. Karbon kedua kalau kita perhatikan dia hanya ada 2 saja ikatan karbon tunggal. Yang ini dengan yang ini. Okey. Untuk karbon yang ketiga pun sama, ada 2 saja ikatan tunggal. Yang ini dengan yang ini. Okey, maksudnya tak cukup. Okey, tak cukup. Okey. Kita nampak kat sini antara karbon 2 dengan karbon 3, okey, dia mempunyai ikatan ganda 2. Inilah ikatan ganda 2 yang macam sama dengan ini. Ini kita panggil sebagai ikatan ganda 2. Okey, tengok baliklah dalam subtopik awal-awal. Okey, ikatan ganda 2. Okey, so kalau kita tengok sini, kita tengok belah hidrogen dia. Okey, kita tengok belah hidrogen dia. So, hidrogen dia mesti ada satu ikatan saja. So, hidrogen ini ada satu ikatan. Hidrogen ini pun satu ikatan, 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 hidrogen ini pun satu ikatan. Okey, cukup. Okey, untuk oksigen dia mesti ada 2 ikatan tunggal. So kita tengok sini oksigen. So ini ikatan dia tunggal yang pertama, ini ikatan tunggal dia yang kedua. Okey. So lemak tak tepu ini kalau kita nak masukkan hidrogen dalam ini, okay, unsur hidrogen dalam ini, so dia masih lagi muat. Kenapa? Sebab
karbon ini, atom karbon ini hanya mempunyai 2 ikatan tunggal saja. Karbon nombor 2 dan karbon nombor 3 ini hanya mempunyai 2 ikatan tunggal. Sedangkan saya cakap tadi, karbon mesti ada 4 ikatan tunggal. So apa yang berlaku? Bila unsur hidrogen ni masuk dalam ini, so apa yang berlaku? Ikatan tunggal, ikatan ganda 2 ini akan terurai. Dia akan jadi ikatan ganda 2 tadi akan terurai, akan menjadi ikatan tunggal saja. So apa jadi? So kat sini akan ada H, kat sini akan ada H. Okay, boleh tukar warna. Okay, so kita boleh nampak kat sini, ini adalah atom hidrogen yang baru datang daripada yang ini tadi. Bila atom hidrogen masuk, ikatan ganda 2 kat sini akan terurai menjadi ikatan tunggal. Kemudian hidrogen itu akan akan mempunyai ikatan lah dengan karbon 2 dan karbon 3. So kita cek lagi sekali, karbon 2 dan karbon 3 ni cukup tak 4 ikatan tunggal? So kita tengok karbon 2, 1, 2, 3, 4. So karbon 2 ini ada 4 ikatan tunggal. Karbon 3 ni kita cek 1, 2, 3, 4 pun ada 4 ikatan tunggal. So penuhlah, cukup. Cukup masuk kat sini. Betul lah tadi dikata lemak tak tepuk ini, atom hidrogen masih lagi boleh masuk. Sebab dia tak tepu. So kalau kamu tengok kedua-dua ini sama saja. Lepas lemak tak tepu, kita masukkan hidrogen, dia akan jadi yang sebelah yang saya tunjuk kat sini. So faham ke? Saya harap kamu fahamlah. Macam mana nak terangkan lemak tepu dengan lemak tak tepu tadi. Itu maksud dia lah. Lemak tak tepu. Lemak tak tepu, dia boleh masuk hidrogen. Lemak tepu, dia dah tak boleh masuk hidrogen. Ini penerangan yang untuk bawah ini tadilah. Apa saya dengar tadi tu adalah yang ini. Kenapa lemak tak tepu? Kenapa lemak tak tepu tak boleh lemak tepu tak boleh terima lagi atom hidrogen. Kenapa lemak tak tepu masih lagi boleh terima? Ini kita tengok kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan dalam kesihatan. Seperti yang saya cakap tadi. Seperti yang saya cakap tadi. So lemak yang berlebihan kalau kita ambil, dia akan beri kesan yang buruk. So kita tengok lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang. So ingatlah gizi seimbang itu apa? Ada belajar dalam bab 2 tak silap saya. Yang penting dalam pemakanan manusia. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, lemak binatang, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu dan hormon seks, serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah pada cahaya matahari. Ini adalah kepentingan dia lah. Ini adalah kepentingan dia jika kamu ambil lemak dalam kuantiti yang kata sepatutnya lah. Bukannya berlebihan. Namun begitu, kolesterol yang berlebihan, maksud kat sini, kolesterol ini adalah benda yang baik. Yang sedih ke atas tadi itulah. Tapi kalau berlebihan, dia akan menyebabkan inilah kamu tidak boleh tengok. Yang pertama adalah batu karang empedu dan juga jaundice. Jaundice ni mungkin kamu jarang dengar lah. Kamu selalu dengar ada kaitan dengan baby lah. Biasanya. Kamu boleh biasa dengar baby kena kuning. Kuning tu jaundice lah. Kuning itu jaundice, kulit akan menjadi warna kuning. So kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang empedu. So bila membentuk batu karang dalam empedu ni, dia akan menyekat lah. Menyekat salur empedu. Salur empedu tersekat akan menyebabkan jaundice. So apa berlaku pada simptom-simptom jaundice ni? Salah satu daripadanya adalah kulit kamu akan jadi kuning. Endapan kolesterol pada bahagian dalam linik arteri akan menyebabkan aterosklerosis.
So, kolesterol yang terkumpul dan mendap pada bahagian dalam linik arteri menyebabkan lumen arteri menjadi sempit. Okey. Lumen tu macam laluan darah lah, laluan darah. Okey. Lumen arteri yang sempit akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Okay, ini adalah yang normal. Okay, kita tengok kat sini, diameter lumen ini besar. Jadi darah tidak mempunyai masalah lah untuk mengalir. Okay. Okay, kita tengok kat sini yang sudah tidak sihat. Okay. Apa yang berlaku adalah, so nama yang warna kuning ini adalah lapisan kolesterol. So darah tak akan lalu kat sini. So darah hanya lalu kat sini saja. So kita nampak diameter lumen itu menjadi kecil. Jadi darah tu susah nak mengalir lah dalam keadaan yang banyak. Aterosklerosis boleh menyebabkan hipertensi. So hipertensi ni tekanan darah tinggi lah. Okey, atau tekanan darah tinggi. Okey, cakap kat sini lah. Hipertensi ni adalah tekanan darah tinggi. Okey. Kalau kamu pernah cek darah kamu, kalau tak silap saya lah, normal, dia ada dua bacaan kan. Yang atas ini sepatutnya 120. Bacaan tekanan darah tinggi yang bawah ini sepatutnya around 80. Kalau tak silap saya lah, yang atas ni 120. Okay, tak silap saya lah. Okay. Saya pun tak pernah cek, jarang cek. Okay, isteri saya hari tu masa mengandung ada cek. Okay, so dia memang darah tinggi lah masa mengandung. Okay, kalau tak, dia lebih, bacaan atas lebih pada 120, bacaan bawah ni pun lebih pada 80. Okay, stroke. Okay, stroke pun kamu tahu saya rasa. Arteri yang menuju ke otak akan tersumbat ataupun pecah. Okay, stroke ni biasanya tiba-tiba orang yang keras tu lah. Okay, tiba-tiba dia keras kejung tu. Okay, dan serangan jantung yang dapat membawa maut. Okay, so kalau soalan tanya, apakah kesan aterosklerosis? Okay, saya tak galakkan kamu jawab membawa maut lah. Okay, ataupun mati. Saya galakkan kamu jawab sama ada hipertensi, tekanan darah tinggi ataupun stroke ataupun serangan jantung. Okay, saya tak galakkan kamu cakap maut. Okay, maut ni terlampau general. Okay, terlampau umum. Okay, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan. Okay, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Okay, maksudnya kurang makan lemak lah, lemak tepu. Okay, contoh yang paling senang mungkin favourite kamu adalah buntut ayam tu lah. Okay, buntut ayam. Okay, kulit ayam. Okay, yang sedap-sedap tu. Okay, so kena kurangkan lah. Okay, mengambil lemak tak tepu dan merendahkan aras kolesterol dalam darah. So, cara nak kurangkan lemak tepu, so kita ambil lemak tak tepu. Okay, tapi actually kalau mana-mana pun kalau kamu ambil berlebihan, okay, adalah tidak baguslah juga sebenarnya lemak. Banyak minyak kamu makan pun tak bagus juga sebenarnya. Okay, so ambillah pada consume. Too much, orang putih kata too much of everything pun adalah tak baguslah. Okay, sekarang kita tengok praktis formatif. Okay, praktis formatif ni kamu hantar dekat saya nanti. Okay, saling soalan, saling jawapan. Okay, so apakah lemak? Okay, tadi kita dah bincang lemak itu adalah sebatian karbon yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga unsur oksigen. Okay, itu adalah definisi bagi lemak. Okay, cakaplah lemak adalah sebatan organik ataupun sebatan karbon organik yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, namakan satu contoh lemak dan sumbernya. Okay, so satu contoh lemak dan sumbernya. So boleh cakaplah mungkin mentega. Okay, ini adalah lemak tepu kan. Ini adalah lemak tepu. Okay, sumbernya daripada apa? Lembu. Okay, sumbernya daripada lembu. Yang datang daripada susu lah. Okay, yang datang daripada susu. Kalau kamu rajin tengok kat YouTube, okay, ada cara macam mana dapat mentega. Okay, butter yang kamu sapu atas roti tu tak apa, dia beli kat kedai pun tak apa. Okay, tak silap saya dia pakai susu lembu dengan pakai heavy cream tu. Saya pun tak berapa nak ingat lah. Okay, heavy cream yang biasa guna buat cream dekat kek tu. Kalau tak silap saya lah. Kamu campur, kamu goncang-goncang kan, kamu akan dapat butter. Okay. Okay, so itu adalah mentega daripada susu lembu. Ataupun mungkin kamu boleh kata minyak kelapa sawit. Contohnya. Okay, minyak kelapa sawit. Okay. Okay, minyak kelapa sawit adalah minyak tak tepu.
Okay, contohlah kamu pilih salah satu, kamu nak bagi saya kat dua-dua ni pun tak ada masalah. Okay, yang kelapa sawit datangnya daripada sabut kelapa sawit. Okay, sumbernya adalah sabut kelapa sawit. Okay, kenapa saya sebut kelapa sawit? Kalau kamu perasan kat bawah ini 5.5. Okay, next. PDPR kita akan tengok minyak kelapa sawit lah. Okay, so ini adalah salah satu contoh minyak tak tepu. Bukan minyak tak tepu, lemak tak tepu. Okay, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okay, ini kamu boleh tengok dalam jadual ni tadilah. Okay, persamaannya adalah kedua-duanya adalah apa, unsur, kedua-duanya adalah sebatan organik, okay, sebatan karbon organik yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, itu adalah persamaannya. Perbezaannya kita mungkin hari itu tadi banyak. Okay, yang pertama kita bertengok keadaan dalam jirim, lemak tak tepu. Okay, lemak tak tepu dalam dalam suhu bilik, jirimnya adalah cecair, manakala lemak tepu jirimnya adalah pepejar. Okey, saya galakkan nombor 3 ini kamu jawab dalam bentuk jadual lah. Okey, senang nak tengok. Okey, kalau kamu rajin tak payah bagi satu perbezaan, bagi je semua perbezaan ni. Ada 4 tak silap saya tadi. Okey, 4 ke 5. Okey, anggaplah, boleh anggap sebagai nota jugalah. Okey, nombor 4, nyatakan 3 masalah kesihatan yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. Ini saya cakap tadi lah. Okay, 3 masalah kesihatan ni kamu jangan cakap mati. Okay, jangan cakap mati. Okay, ada banyak. Ada 3 yang dia bagi dekat situ. Okay, kamu boleh nampak dekat atas ni tadi lah. Okay, kamu boleh kata batu karang empedu boleh. Kamu boleh kata jaundice pun boleh, tapi dia kata penyakit ke. 3 masalah kesihatan boleh lah. Mana-mana. Batu karang empedu boleh, jaundice boleh. Kalau kamu dah bagi atherosclerosis, kalau kamu dah bagi kenapa tak boleh keluar ni? Tak boleh pula nak highlight video tu. Okay, kalau kamu dah bagi atherosclerosis ini, okay, kalau kamu dah bagi ini, kamu tak boleh bagi hipertensi, stroke dan juga serangan jantung. Okay, tak boleh. Okay, kalau kamu tak nak bagi atherosclerosis, okay, kamu boleh jawab hipertensi, stroke, serangan jantung. Okay, saya harap kamu faham lah apa saya cakap ni. Sebab hipertensi, stroke dan serangan jantung ni adalah datang daripada atherosclerosis ini. Okay, so kalau kamu nak jawab hipertensi, tekanan darah, hipertensi, stroke, serangan jantung, jangan tulis atherosclerosis. Okay, kalau kamu tulislah atherosclerosis, hipertensi, stroke, serangan jantung, kalau soalan contohnya soalan ni adalah 4 markah misalnya, so kamu hanya dapat 3 lah. Sebab hipertensi, stroke dengan serangan jantung ini termasuk dalam atherosclerosis. Okay, kalau kamu jawab atherosclerosis juga, kamu akan jawab batu karang empedu, jaundice dengan atherosclerosis. Okay, so hantar kepada saya salin soalan, saya jawapan lah macam biasa. Okay, hantar kepada saya selewat-lewatnya pukul 5 petang ini. Okay, so macam biasa, so sekarang dah habis presentation. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, macam biasa, okay, kita kena tanggal gambar sebagai bukti yang kamu join PDPR.